أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله.
buat hari ni? Ada siapa dah tolong cari asal usul kita? Ada siapa yang tolong bela kita? Tak ada, orang duk perburuk kita lagi. Tapi tak apa, yang tu semua tak apa. Saya tak mau orang membabi buta, orang duk marah, orang tak ketahuan, tak apa. Saya nak bagi benda ni dalam bentuk ilmiah, tuan-tuan dengan elok-elok. Persoalan dia, pasal apa orang benci sangat kat bangsa kita sampai taruh lagu tu? Bila kata Melayu, dia buat tesis Melayu. Bukan Malaysia, jangan silap. Melayu, Malaysia, Indonesia, sebab dia Al-Jawi ni. Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina. Itu antara yang masuk orang Melayu. Saya nak cerita kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan tahu sebenarnya tuan-tuan ni siapa dia. Bila dibukakan lipatan sejarah tahun 2007, satu orang perempuan dia buat kajian sampai lah dia buat kajian pasal orang Melayu. Dia lah yang tulis dalam paper tu. Orang kata paper tu tarikh bila Ustaz? Tarikh dia saya tak akan lupa. 11 Ogos 2013. Tuan-tuan balik pergi cari arkib. Pek tolong cari, sebar kat orang. Paper Metro 11 Ogos 2013. Saya pun hak baca keratan tu je, hak lain saya tak baca lah. Saya baca hak tu, yang tu menarik. Dia kata apa? Semua tohmahan yang orang buat ni pada orang Melayu, sebenarnya mereka takut dengan orang Melayu. Kerana orang Melayu, saya ulang sekali lagi, Melayu bukan Malaysia saja. Melayu termasuk semua yang saya sebut tadi tu. Kerana orang Melayu adalah satu bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang cerdik, sangat bijak dan disegani di seluruh dunia sebenarnya. Tetapi kerana itulah Melayu dicemburui oleh bangsa-bangsa yang saya sebut tadi. Timothy P. Barnard. P. Barnard ni siapa dia sebenarnya? Bangsa Yahudi, tuan-tuan. Kenapa dia tahu benda macam ni? Kenapa dia buat kajian ni? Kenapa dia sebarkan macam ni? Saya nak cerita dekat tuan-tuan bagi tuan-tuan faham betul-betul. Dalam tadi baru saya mak kat tuan-tuan. Tak ada dalam lipatan sejarah Queen Elizabeth ada karang kitab buku. Tak ada. Sultan Selangor Melayu ada karang kitab. Pasal apa orang putih buat cerita Avenger, buat Superman, buat Batman? Tak salah nak tengok-tengok, tak ada masalah. Tapi nak tanya soalan, pasal apa dia buat lagu tu? Setiap benda Allah kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Allah tak buat sesuatu dengan satu yang sia-sia. Dia buat memang ada sebab. Tuan-tuan mai hari ni mesti ada sebab. Sama ada nak dapat ilmu, nak dapat apa kan, nak duduk, nak tengok, nak rehat, nak tak kira lah, mesti ada sebab. Saya nak bawa ni kat tuan-tuan. Hari ni sengaja nak cerita bagi panas pungkuk, tak boleh nak duduk pasal macam nak balik, nak pergi Sumatera kan, nak pergi Mampus pergi ikut sekolah. Memang sengaja nak cerita lagu tu, tak apa Ustaz lah. Supaya nak bagi tahu apa? Tuan-tuan kena kenal diri kita siapa. Berhenti tak menang tu tadi. Avenger. Hang ingat Avenger bagus, bajet. Pasal apa dia buat Batman? Pasal apa dia buat? Sebab apa? Sebab Captain America lah apa semua kan? Sebab bangsa Yahudi, bangsa orang-orang Nasrani ni, mereka tak ada hero. Mereka tak ada macam kita Tok Janggut, Datuk Bahaman. Dia tak ada macam pahlawan-pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tak ada benda-benda lagu tu. Sebab apa? Semua tentera dia akan lawan kalah. Mana ada hero? Hak kita ada. Tapi pergi mana? Mana jiwa-jiwa yang ada yang bijaksana hilang pergi mana? Boleh dapat? Tuan-tuan faham apa saya nak abang ni? Saya nak sambung sikit lagi. Tahukah tuan-tuan, ketika mana seorang Allahumma salli ala sayyidina Bih lupa Allah bagi hilang itu tak ingat lah. Tak apa, saya nak sebut apa kat tuan-tuan. Tuan-tuan, dah ingat dah. Dulu masa ingat dah Allah bagi balik. Dulu masa orang-orang Melayu macam kita ni belajar di tanah Arab. Antara contohlah paling senang sekali Syekh Dok Patani,
apa nama, Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Hak ni antara yang famous. Hak famous ni tak maulah. Hak pakai yang jenis sandak kat tiang-tiang Mekah yang berlungguk tu, yang tu tak usah kira dah. Ni kira hak famous yang tuan-tuan kenal. Tahu tak tuan-tuan? Mereka ni ada tiang-tiang di Masjidil Haram Mekah tu. Depa nanti sandak kat tiang tu, depa buka kelas tafsir, buka kelas hadis, buka kelas fiqh. Tuan-tuan tahu yang belajar dengan depa siapa? Orang Melayu syarah Al-Quran dalam bahasa Arab, Quran kepada orang Arab. Orang Melayu bagi kuliah tafsir Quran dekat orang Arab. Bukankah Al-Quran bahasa Arab? Ya, Al-Quran bahasa Arab. Tapi nak abang kata bijaknya orang Asia ni, orang Melayu ni. Orang kita bagi bukti lain, Ustaz. Tak mau bukti tu. Okey? Saya bagi lagi satu bukti, jangan terkejut. Dalam sifat Nabi, nak jadi seorang Nabi mesti kena ada 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, patanah. Siddiq apa? Benar. Amanah, tabligh, menyampaikan. Patanah, bijaksana. Tidak ada negara dalam dunia yang dinamakan negara bijaksana melainkan Patani. Nak abang kata rakyat dia terlalu bijak sampai negara dia Patani. Apa makna kalau satu negara dinamakan negara bijaksana? Orang Arab bila dia turun, dia tengok, ya Allah pandainya. Sebab tu dia bubuh nama bijaksana. Lah ni kalau buka peta mana jumpa Thailand. Thailand dah kena dah dengan Siam. Pasal tu tukar Thailand. Thai free, land free land. Tanah bebas. Asal nama Patani. Orang dia bijaksana, cerdik. Tu Arab mai dia kata, ya Allah cerdiknya, bubuh nama negara Patani, negara bijaksana, kerana rakyat dia semua bijaksana. Boleh faham? Okey, satu lagi soalan. Bukti lagi ni. Manila, abang dah siap minta edit lah. Aku nak tanya siapa ibu negara Filipina. Abang minta Manila. Silap soalan. Manila. Tak apalah, abang terilah. Manila. Apa nama asal Manila? Kat Manila. Tu duk kena buat kat sekolah. Manila, untuk pengetahuan semua ni, ayanda dan bunda, anak-anak sahabat yang saya nak abang ni, dengar elok. Manila, nama asal dia, macam mana boleh terbit Manila tu? Mana boleh satu orang dia tidur. Ush, bangun. Aku nak buat nama negara Manila lah. Dengar macam sedap sangat. Tidur. Bangun. Buh nama Manila lah. Dah ada. Dia mesti ada sebab. Manila kata asalnya adalah fi amanillah, dalam keamanan dan jagaan Allah. Tapi pasal apa orang boleh buat lagu tu kat kita no? Dia padamkan sejarah kita, dia bagi musnah sejarah dekat Mekah. Tengok tu Mekah tu. Maaf lah tuan-tuan, saya cerita ni, saya tahu orang rakam saya tahu suara saya orang boleh dengar, saya tahu ada sebahagian ustaz-ustaz yang mana terlalu fanatik dengan Saudi, dengan Mekah, Madinah, depa nanti dengar apa yang saya cakap. Saya kata saya cakap fakta, nak tolak dengan fakta balik. Saya tak takut. Saya nak cerita. Dekat Mekah, tengok macam mana depa musnahkan kesan-kesan sejarah peninggalan Nabi. Bab pembesaran masjid yang tu biar tak mau kacau. Tapi saya nak sebut bab kesan-kesan sejarah masjid-masjid para sahabat, dia roboh, dia musnahkan, sedangkan depa boleh reconstruct balik dia bagi jadi cantik. Apa salahnya ada masjid, lepas tu ada satu lagi masjid, tapi masjid tu buka dinding dia semua, orang boleh semayang bawah bumbung dia saja, buat macam dewan tu. Apa masalahnya? Pasal apa pergi peranak buang semua? Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia nak bagi habaq kata kesan sejarah tak ada. Tuan-tuan, saya duduk pergi luar negara. Saya tengok setiap tempat yang bersejarah depa buat bagi jadi elok. Sebab apa? Esok ni 25 tahun akan datang, kalau orang tanya, Islam ni betul ke ada Muhammad? Ada. Tak nampak pun kesan dia. Tengok pula negara orang putih, betul ke Julius Caesar ni ada? Dia kata ada. Mana bukti dia? Tu dia tempat peninggalan dia. Maka hak budak-budak baru lahir ni, hak ni tak ada apa-apa. Hak ni ada. Hak ni lah yang betul. Sebab apa? Sebab
Mekah sekarang, Madinah sekarang dipegang oleh orang-orang Bani Sa'ud ni, Saudi ni, yang berasal daripada orang-orang Yahudi. Dia merampas hak milik penduduk tempatan yang diberi gelaran Al-Ashrafi. Saya ulang sekali lagi. Al-Ashrafi. Ustaz, saya nak tanya sikit. Sini siapa yang nak pergi Mekah buat haji? Flight nanti 17 hari bulannya, yang the latest, yang paling ni. Ada? Ada, okey. Nanti kalau sempat jumpa orang Arab, tanya. Hati cakap Arab tak? Ajar, tak payah. Cakap Melayu pun tak apalah. Dia tak faham, cakap anak hantar sudah. Jangan salah tunjuk, sudah ada setengah orang tu. Dia baru mengaji Arab. Baru mengaji hari tu bahasa dia anak hantar. Anak hantar, anak hantar, anak hantar. Lah bila jumpa ustaz nak cakap anak hantar lah. Anak saya hantar kamu. Bila dia jumpa ustaz, Assalamualaikum. Anak nak pergi mana? Hak ustaz ni, saya tanya, anak tu nak pergi mana? Saya nak pergi mana? Ikut hang lah. Hang tanya aku apa? Dia nak kata anta nak pergi mana ustaz? Dia jadi ana nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Ikut hang lah. Cuma saya nak abang apa? Orang Arab tempatan Mekah, dia gelaran mereka adalah Al-Ashrafi. Orang-orang yang mulia ni dirampas kuasa oleh keturunan Saud. Sebab tu dia tak namakan Bandar Hijaz lagi. Dia tak nama. Dia jadi Kingdom of Saudi Arabia. Kenapa kena bubuh nama pemilik kingdom itu Saud? Sedangkan itu tanah bebas, tanah haram, bukan milik siapa-siapa. Sejak bila tanah haram milik seseorang? Mana ada Nabi pun tak bubuh nama dia. Betul tak? Pasal apa? Sebab orang Islam ngangau. Baca Quran hari ni ngangau. Ada dalam masjid ni, saya yakin ada yang dah seminggu tak baca Quran, sebulan tak baca Quran, setahun pun ada dah tak baca Quran. Macam mana Allah nak jaga kita? Betul kan? Tak, tuan-tuan, maaf lah no. Saya boleh buat lawak, tapi benda tegas saya tegas lah. Takkan nak kata, tak, dalam ni ada tak baca Quran ni. Hak tegas kena tegas lah. Hak tegas kena tegas. Kenapa? Itulah keadaan kita, tuan-tuan. Maka saya nak sebut, mai saya cerita sikit. Cerita ni, saya dapat cerita ni daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin. Masa tu kami pergi ziarah Datuk Harundin. Biasalah ustaz-ustaz muda ni, dia tak boleh pijau sangat. Tadi saya jumpa Haji pun, Haji peringat dia kat saya. Kata, ustaz ingat, jangan lupa asal usul kita. Jangan lupa tang mana kita mengaji, kena ingat. Saya kata, insyaAllah saya tak lupa. Kita kena pergi mengaji, kita kena pergi belajar. Saya balik asbab ni pun, balik ni pun pasal ada apa nama Ijtimak ulama Padang Lalang. Mai pergi dengar kuliah juga, nak duduk hantar isteri saya balik rumah mak dia, nak pergi duduk masjid juga, nak pergi mengaji. Ilmu tak ada. Saya nak cerita kat tuan-tuan, kata apa? Lupa kita tak mana nak. Tak ada skrip, lupa. Tak mana nak tadi nak cakap. Apa dah? Kingdom of Arabia. Ya, cantik. Terima kasih hang bijak. Cerita ni saya dapat masa saya ziarah Tuan Guru Datuk Harun. Bila kita pergi nak minta nasihat, nak minta supaya dia tegur kita, kot ada salah silap tak kena tak mana-mana, kita minta lah dia nasihat kita. Jadi bila kita masuk tu, Tuan Guru Datuk Harun sambut kita dekat pintu masuk. Dia kata, masuk. Salam-salam, cium-cium dia semua habis. Masuk. Bila masuk, dia jalan dulu lah, dia tunjuk jalan. Jadi dia duduk kat sofa tengah-tengah. Duduk-duduk lah, ustaz-ustaz lain. Imam muda pun ada, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri pun ada, Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang pun ada, semua ada. Masuk. Tu saya masuk last sekali. Ustaz Don. Duduk sebelah saya. Saya duduk sebelah Tuan Guru. Makna dia cerita ni saya dapat masa saya tengok bibiang dia masa dia duduk cerita. Memang sebelah dia. Dia cerita sambil dia pegang paha saya. Jadi saya cerita benda ni sebab dia suruh saya bagi tahu kat semua orang. InsyaAllah saya sampaikan, tak lari perkataan insyaAllah. Tuan-tuan famous dengar. Tadi masa saya main dengan Ustaz Saifuddin, saya kata, Din, malam ni kalau ada orang jual CD, aku nak cari Syekh apa nama Huzaifi. Saya kata kat Ustaz Saifuddin, kalau ada orang jual CD kat luar, mana Syekh Huzaifi, simpan satu kat saya no. Abang siap dia. Orang kata Syekh Huzaifi, siapa dia orang Ustaz? Syekh Huzaifi. Lah ni orang pakat duk dengar Syekh hak paling top, Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Lepas tu main Syekh Mahir. Lepas tu Syekh legend, Syekh Sudais, Syekh Shuraim, Syekh Sa'id Al-Ghamidi, Mahmud Khalil Al-Husari. Tapi saya nak tanya, dalam sejarah mereka ni ada seorang lagi terselit.
Nama dia Syekh Huzaifi. Mana dia Syekh Huzaifi tu tuan-tuan? Mana dia Syekh Huzaifi tu tuan-tuan?
1, 2, 3. At-tahiyyatu innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan buat apa? 1, 2, 3. Kalau dia katalah wa'ayazubillah, kalau dia kata ada orang Syiah dalam masjid kita ni, kita boleh tengok dia akan buat apa. Dekat hujung semayang bila dia bagi assalamualaikum, assalamualaikum, dia tak mau angkat tinggi-tinggi bagi orang nampak, dia akan angkat sikit. Ni katalah ni paha dia akan angkat lagu tu. Dia akan angkat 3 kali. Tapi hak kawan kuping nyamuk jangan kata kat dia pula. Hamba duk begitu kawan tu mampu. Tengok dia duk tampak paha dia. Syiah punya. Kumpul kat jalan gelap tapi tabuh orang tu. Tak ya. Bukan lagu tu. Itu dia bukan nyamuk. Hak ni saya nak cerita dia buat lagu tu. Kalau dia bersembunyi, kalau dia sembunyi dia tak bagi kita nampak, dia angkat sikit. Tuan-tuan, dekat Mekah, tuan-tuan tengok kanan, tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan tengok sini, sini. Semua tuan-tuan boleh nampak dia buat lagu tu. Berlungguk kat Mekah. Hak tu yang orang suruh orang nak pergi haji main mengaji. Ni nak pergi haji tak mau mengaji, lepas tu lah ikut Syiah duk dengar kat sana. Dia kata, aku jumpa lagi ni kat depan Kaabah. Nampak tak? Senang sangat orang nak putak kita. Boleh faham? Pokok dia apa? Bila dia letak 3 kali tu, apa makna dia? Hak pertama angkat tu, lepas innaka Hamidum Majid, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1 kali apa? Celaka hang Jibril. 2 kali, celaka hang Muhammad. 3 kali, celaka hampa semua para sahabat. Maka tuan-tuan nampak tak? Bila dia kata celaka Muhammad tu, dia kait tak mana? Hak tadi saya cerita tadi tu. Bila ada semua sahabat kafir, Muhammad tak layak jadi Nabi. Ni celaka punya orang, dia kata. Sahabat dia dah taruh, Nabi dia dah taruh, Jibril pun dia taruh. Pasal apa dia taruh? Sebab Jibril silap bawa wahyu. Patutnya bagikan Ali pergi bagi dekat Muhammad. Hang tak ada kena mengenal bicara pasal dengan Jibril. Dia bukan tahu Jibril tu turun mampuih dia. Tuan-tuan tahu tak cerita Abu Lahab punya anak-anak? Ramai saya cerita sikit. Abu Lahab dia ada anak dia 2 orang. Hak dua-dua ni happen to be. Dengar elok. Abu Lahab ada anak 2 orang. Abu Lahab dengan Nabi siapa dia? Pak Melakan ni, betul? Okey. Pak Melakan Nabi nama dia Abu Lahab. Nabi kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ni adalah 2 orang anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah dengan Ummi Kalsum. 2 ni anak Nabi hak sulung. Menikah dengan anak pakcik dia tadi tu. Anak Abu Lahab ada 2 orang. Seorang nama Utbah, seorang nama Utaibah. Utbah dengan Utaibah ni kahwin dengan anak Nabi. Lu kena ingat elok. Ini sejarah. Bila dia pun kahwin dengan anak Nabi, nama seorang Ruqayyah, seorang nama Siti. Seorang Ruqayyah, seorang nama Ummi Kalsum. Lepas bercerai tu yang baru kahwin dengan Saidina Osman. Bila bercerai hak dua-dua tu, kahwin dengan Ruqayyah kahwin dengan Saidina Osman, Ruqayyah wafat, Saidina Osman kahwin pula dengan hak adik dia tu, Ummi Kalsum. Sebab itulah Saidina Osman digelar sebagai Zunnurain. Orang yang mempunyai 2 cahaya mata Nabi. Nabi bagi kat dia sebab Nabi sayang dia. Hak kawan ni dia kata kafir, la haula wala quwwata illa billah. Abu Lahab masa anak dia Abu Lahab masa dia tahu kata Nabi kata, "Jom semua kita sembah Allah yang satu." Dia habaq kat anak dia Utbah dengan Utaibah, hak 2 orang kita benda ni. Dia kata apa? Hampa pergi cerai bang 2 ni. Hampa kedua orang anak aku, cerai bang anak Muhammad. Bila kata cerai bang anak Muhammad, hak 2 ni ikut cakap ayah dia pergi cerai. Bila cerai tu dia pergi macam mana? Dia pergi depan tuan-tuan ni dalam kitab sirah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca. Dia pergi depan Nabi. Nabi siapa dia? Pak mertua dia. Dia pergi depan pak mertua dia. Dia kata apa? Ya Muhammad, kami cerai anak kamu 2 orang. Dan kami nak habaq kat kamu. Kami tak percaya dengan Al-Quran yang kamu bawa. Dan sebelum mereka beredar daripada Nabi, tahu dia bawa apa? Mereka ludah bang kat muka Nabi. Oh celaka punya anak belakang. Anak belakang apa? Menantu. Oh tersilap keluar kataan tadi. Minta maaf tuan-tuan. Tak sepatutnya saya kata begitu. Tapi geram.
Ludah muka Nabi. Bila Nabi kena lagu tu, dia cerai anak sepasai, dia tak percaya sepasai, dia ludah sepasai, Nabi angkat tangan Nabi. Nabi kata apa? Allahumma sallit alaihim kalbam min kilabik. Ya Allah, hantarkan anjing-anjing kamu daripada kalangan anjing-anjing kamu pergi kat mereka. Nabi kata lagu tu lah. Malam tu mereka dua orang keluar dengan kawan-kawan mereka keluar pergi mengembara. Tiba-tiba timbul rasa takut dalam hati mereka dua orang. Siapa dia? Utbah dengan Utaibah. Dia jadi takut. Lepas tu kawan dia kata, hampa takut apa? Hampa ni terror apa? Dia kata, kami takut dan rasa tiba-tiba seram. Maka kawan-kawan dia kata, hampa tak usah takut. Malam ni hampa, kan mereka anak orang kaya. Dia kawan-kawan dia jaga dia. Dia kata, hampa dua-dua tidur tengah. Tidur tengah-tengah, kami buat kemah keliling hampa. Jangan takut, kami jaga hampa. Esok pagi mereka bangun, seorang kepala belah sana, seorang kepala belah sana. Putih. Allah hantar malaikat mai. Allah hantar malaikat mai. Selesai tuan-tuan. Dia ni boleh cari pasal dengan Jibril. Dia tak tahu Jibril lagu mana. Apa manusia. Ayana namun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Maka saya pesan sekali lagi. Saya pesan kepada semua tuan-tuan. Bila kita dengar serta macam ni, anak kita kat sekolah pun tak selamat, anak kita kat universiti pun tak selamat, kita kat pejabat pun tak selamat. Hak yang boleh selamatkan kita, hak kita sebut tu. Apa dia lepas semayang tu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Hak tu je tinggal tuan-tuan. Tapi nak dapat tu main masjid baru boleh baca ramai-ramai. Boleh dapat tuan, saya duk abang ni. Risau tuan. Saya, isteri saya mengandung 5 bulan. Tolong doa mudah-mudahan anak kami jadi anak yang soleh insya-Allah. Takut tuan. Hak tuan-tuan bukan kata mengandung tu, anak dah besar lari pergi sekolah dah. Balik sekolah tak pernah tanya mana mengaji apa. Ui bahaya tuan. Sebab apa? Sebab orang Melayu, orang yang bijak, mereka akan rosakkan kita. Jaga tuan-tuan. Ni semua ni darah bijak belakang ni. Maka gunakan kebijaksanaan tu pada tempatnya yang betul. Dan tempat yang paling mulia atas muka bumi ni selain daripada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi adalah seluruh masjid di atas muka bumi Allah. Wallahu a'lam. Habis. Dah balik. Maka dengan itu sekian. Habis dah. Sudah. Okey, selesai. Mayang. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap daripada tuan-tuan. Tuan-tuan tak usah lupa muka nak dengar lagi. Habis dah. Jadi sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita baca doa, kita hadiahkan Fatihah. Boleh? Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada isteri-isteri baginda, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita, kedua ibu bapa kita. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.